Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, stay tune lagi bersama dengan Teacher Su. Kita akan teruskan dengan Jom Masteri Matematik tahun 6 siri kedua. Baik, kita teruskan dengan konsep yang berikutnya. Memandangkan hari itu kita berhenti pada konsep asas dalam operasi tolak. Jadi hari ini rasa-rasa kita akan teruskan kepada konsep yang ke-9, iaitu operasi asas darab. Okay, seperti yang anda ketahui, simbol darab seperti dalam skrin anda sudah tahu. Dan untuk tahun 6, proses darab melibatkan pecahan dan perpuluhan juta. Ya, dan yang perlu anda kuasai untuk operasi asas darab ini adalah darab kita kena tahu adalah penambahan yang berulang-ulang. Dan juga anak-anak bila sebut darab, anda perlu kuasai sifir. Dan sifir itu adalah nadi kepada operasi darab dan juga bahagi. Jika anda tidak hafal sifir, ia melambatkan proses anda untuk mendapatkan jawapan, memandangkan masa kita untuk jawab soalan adalah 60 minit sahaja. Jadi bantulah diri anda dengan menghafal sifir. Baiklah, seperti yang kita tahu untuk operasi darab, yang cikgu ajar daripada tahap 1 sehingga sekarang adalah menggunakan kaedah lazim. Tapi kalau anda dapat rujuk buku teks, pelbagai kaedah telah didedahkan kepada anda. Jangan limitkan kewajaran jawapan anda kepada satu kaedah sahaja. Pilihlah mana-mana kaedah yang anda rasa mudah, yang anda rasa pantas. Yang penting jawapan itu betul dan tepat. Seperti yang adalah buku teks, saya kongsikan bentuk lazim biasa, cerakinan lazim, darab perfakturan, tambah berulang, kotak kecerakinan dan juga kekisi. Kat mana saya boleh tengok ni cikgu? Boleh tengok dalam buku teks. Boleh lihat bersama-sama dengan cikgu anda bagaimanakah perbezaan pengiraan antara kaedah-kaedah ini. Ya. Dan seperti yang ditunggu-tunggu adalah apakah kata kunci untuk penyelesaian masalah bagi operasi darab. Okey. Untuk yang memudahkan anak-anak faham bila soalan melibatkan darab, dalam penyataan soalan tersebut, maklumat yang diberi hanya untuk satu kuantiti sahaja. Bila ditanyakan ayat soalannya, kehendak soalan, permintaannya adalah lebih daripada satu kuantiti ataupun dia meminta cari jumlah. Sebagai contoh, harga sebatang pen ini adalah RM2.50. Berapakah harga untuk 5 batang pen yang sama? Nampak perbezaan? Dia bagi maklumat untuk satu batang pen. Dia tanya soalan untuk 5 pen yang sama. Jadi, dia melibatkan operasi darab. Anak-anak perlu jelas ya. Perlu baca soalan dengan teliti, jangan langkau setiap perkataan, garis kata kunci. Jika anda dapat pastikan maklumat yang diberi adalah satu, kehendak soalan melebihi satu ataupun dia meminta jumlah, jadi operasi yang perlu dibuat adalah darab. Baiklah, untuk soalan penyelesaian masalah, saya kongsikan lagi kata kunci yang merujuk kepada operasi darab. Okey. Sebagai contoh, seperti yang anak-anak dapat lihat pada skrin gadget anda, ini adalah kata kunci yang merujuk pada operasi darab. Daripada, darab, hasil darab, kali, ganda. Cari jumlah kesemuanya. Jumlah bagi suatu kuantiti, luas dan isi padu. Itu semua memerlukan operasi darab. Ya, saya teruskan lagi. Pastikan anak-anak faham kata kunci ini. Cuti sekolah ni ambil peluang untuk faham, untuk hafal. Istilah ini merujuk kepada operasi darab. Baiklah, seterusnya kita ke konsep yang ke-10, iaitu operasi asas bahagi. Okey, seperti biasa untuk tahun 6 yang melibatkan pecahan dan perpuluhan juta juga. Jadi anak-anak pastikan kamu hafal jadual 4 PJIM seperti mana saya kongsikan ketika siri 1. Anak-anak yang baru masuk dalam siri 2 tolonglah tengok dulu siri 1 kerana saya telah kongsikan bahan jadual 4 PJIM untuk anak-anak lihat perkaitan pecahan dengan nombor bulat, pecahan dengan perpuluhan, pecahan dengan peratus juta dan seterusnya. Jadi anak-anak ambil peluang untuk hafal dan anak-anak boleh selesaikan soalan operasi asas untuk tahun 6 kerana ia melibatkan perpuluhan dan juga pecahan juta. Baiklah, bahagi
adalah penolakan berulang-ulang. Ini seperti yang kamu diperkenalkan ketika tahap 1, masih dikekalkan sehingga tahun 6 sebab ia adalah konsep bahagi adalah penolakan berulang-ulang. Dan seperti saya nyatakan sebelum ini, untuk operasi darab dan bahagi, sifir perlu mantap, perlu jelas, perlu kuasai dengan baik. Barulah anak-anak dapat jawab dengan betul. Baiklah, kita teruskan dengan operasi asas bahagi, iaitu penyelesaian masalah. Seperti yang dikongsikan ketika darab, untuk soalan bahagi adalah sebaliknya. Apa yang saya maksudkan sebaliknya? Sebagai contoh, dalam soalan yang diberikan, maklumat yang diberi lebih daripada satu kuantiti ataupun maklumat yang diberi adalah dari segi jumlah. Manakala kehendak soalan adalah untuk satu kuantiti sahaja. Sebagai contoh, harga bagi 5 biji pemadam adalah RM2.50. Berapakah harga bagi 1 biji pemadam? Nampak? Dia bagi maklumat lebih pada satu kuantiti. Bila ditanya soalan, hanya satu kuantiti yang ditanya. Nampak perbezaan kan? Jadi, soalan sebegini merujuk kepada operasi bahagi. Nak lagi kata kunci untuk bahagi? Mari teacher kongsikan. Okey, seperti di paparan skrin anda, ini adalah keywords, kata kunci yang merujuk kepada operasi bahagi. Sebagai contoh, bahagi dan hasil bahagi, kongsi bersama, diagihkan, dibungkuskan, dituang ke dalam beberapa bekas. Anda dapat bezakan situasi, dituang ke lantai, ke longkang, itu sudah tiada kuantiti. Sekarang dituang ke dalam beberapa bekas, masih boleh digunakan. Jadi operasi bahagi. Dipotong kepada beberapa bahagian, ada berapa, dalam berapa. Istilah kena nampak saja perkataan ini macam ini merujuk kepada operasi bahagi. Dan juga yang paling penting, purata. Purata menggunakan operasi bahagi. Kita teruskan. Konsep yang ke-11 yang saya boleh kongsikan dalam tajuk 1. Nampak kan tajuk 1 ni banyak sangat konsep dia. Adalah operasi bergabung. Operasi bergabung juga melibatkan untuk tahun 6 pecahan dan perpuluhan juta. Jadi kena ingat balik kepada formula. Apakah formula yang perlu digunakan apabila melibatkan operasi bergabung? Apa maksud operasi bergabung? Dalam satu soalan, melebihi satu operasi. Kita tahu operasi kita ada 4. Tambah, tolak, darab dan bahagi. Jadi dalam satu soalan, ada operasi lebih daripada satu. Jadi ada gabungan operasi di situ. Anak-anak perlu menggunakan formula untuk selesaikan soalan gabungan operasi. Flashback balik, apakah formulanya? Dan kita perlu ingat ada dalam formula berkenaan ada adik-beradik di mana tiada keutamaan perlu diberikan. Sebab adik-beradik, sebagai contoh, operasi tambah dan tolak, darab dan bahagi. Jika anak-anak dapat lihat operasi ini, siapa di depan, kita dahulukan operasi berkenaan. Jadi tak bergaduh. Nama pun adik-beradik kan? Jadi tak bergaduh. Apa melibatkan operasi tambah dan tolak, darab dan bahagi, operasi mana yang berada di hadapan, yang tu kita buat dulu. Boleh? Jelas? Kita teruskan kepada formula untuk gabungan operasi. Okey, seperti yang saya kongsikan kepada anak-anak sekolah saya adalah kuda batatul. Mungkin cikgu anak-anak kongsi cara lain. Okey, tak apa, kita kongsi untuk hari ini. Kuda batatul. Ku adalah untuk kurungan, da untuk darab, ba bahagi, ta untuk tambah, tol untuk tolak. Jadi, ikutlah keutamaan siapa berada di atas, yang itulah kita buat dahulu. Tapi ingat-ingat, seperti saya bagi tahu seperti tadi, tambah dan tolak adik-beradik. Darab dan bahagi adik-beradik. Jadi siapa yang berada di hadapan, itu diberi keutamaan. Selebihnya, mengikut hierarki kuda batatul. Siapa berada di atas, yang tu dibuat dahulu. Baik? Jelas? Okey, ini sekadar ulang kaji. Baiklah, konsep seterusnya, konsep ke-12. Anu dalam operasi asas. Ramai yang takut dengan soalan ini kerana melibatkan anu.
Apakah itu anu? Anu adalah nilai ataupun nombor yang ditinggalkan dalam satu soalan, dalam salah satu penyataan masalah. Jadi ini adalah anu. Ramai yang sangat takut untuk menyelesaikan soalan sebegini. Teacher so ambil peluang sekarang. Anak-anak tolong dengar betul-betul, buka mata, pasang telinga. Teacher akan ajar cara untuk kuasai soalan anu. Okey, anu ada dalam semua operasi. Ada dalam operasi tambah, tolak, darab dan bahagi. Untuk tahun 6 semua ada. Dan melibatkan, seperti saya nyatakan, nombor bulat dan juga perpuluhan dan pecahan juta. Jom kita tengok penyelesaian anu dalam kumpulan pertama, iaitu operasi tambah dan darab. Ia adalah yang paling mudah untuk selesaikan. Kalau melibatkan soalan anu dalam operasi darab dan juga tambah, ia sangat mudah untuk diselesaikan. Kenapa? Kita selesaikan dengan cara operasi yang bertentangan. Itu saja. Kalau anak-anak dapat operasi tambah dan darab, anu, kita selesaikan dengan operasi yang bertentangan. Jadi anak-anak tahu, kalau anu dalam operasi tambah, anak-anak perlu selesaikan dengan cara tolak. Dan jika soalan melibatkan anu dalam darab, anak-anak selesaikan dengan operasi bahagi. Jadi anu tu tidak kira sama ada berada di depan ke, di belakang ke, selesaikan seperti biasa menggunakan operasi yang bertentangan. Dia adalah paling mudah bila melibatkan anu dalam tambah dan tolak. Okey, kita bagi contoh. Okey, sebagai contoh, B tambah 7 sama dengan 13. 8 tambah berapa sama dengan 11? Ini adalah dua contoh soalan di mana saya ingin tunjukkan contoh. Ini adalah anu di bahagian hadapan. Ini anu di bahagian belakang. Seperti saya nyatakan tadi, untuk operasi tambah, anu dalam tambah, tak kira anu di depan ke, di belakang ke, selesaikan dengan biasa menggunakan operasi bertentangan. Sebagai contoh, saya mengambil soalan atas untuk selesaikan. B tambah 7 sama dengan 13. Jadi operasi bertentangan bagi tambah adalah tolak. Apa tolak apa? Saya dah terangkan dalam siri 1. Konsep tolak besar, tolak kecil. Jadi 13 tolak 7. Jawapannya adalah 6. Jadi anu yang ditinggalkan tu adalah B sama dengan 6. Boleh? Okey. Baiklah, kita lihat contoh yang berikutnya. Anu dalam darab. Dalam kumpulan tambah dan darab ni. Jadi saya cakap paling mudah nak selesaikan. Tak kiralah anu tu di bahagian belakang ke, depan ke, selesaikan guna operasi yang bertentangan. Sebagai contoh saya gunakan soalan bawah sebagai contoh ya. Berapa darab 2 sama dengan 10? Saya kata selesaikan guna dengan operasi bertentangan. Operasi bertentangan bagi darab adalah bahagi. Very good. Jadi konsep bahagi besar bahagi kecil. 10 bahagi 2. Boleh bentuk lazim. Boleh saya gunakan cara potong ya. Okey, sifir 2. Okey, jadi jawapan dia 5. Jadi anu yang ditinggalkan bernilai 5. Jadi anu untuk operasi tambah dan darab sangat mudah diselesaikan. Jadi anak-anak jangan takut. Kita selesaikan guna operasi yang bertentangan. Tak kira anu tu duduk depan atau belakang. Okey, kita teruskan dengan kumpulan operasi yang berikutnya. Iaitu anu dalam operasi tolak dan darab. Yang ni perlu beri perhatian. Sebab dia ada peraturan yang perlu anak-anak ikut. Jadi bergantung kepada kedudukan anu. Yang ni untuk anu dalam tolak dan bahagi bergantung kepada kedudukan anu. Kedudukan anu itu sendiri, depan ke atau belakang, ia menentukan apakah operasi yang anak-anak perlu gunakan untuk selesaikan soalan tersebut. Jadi anak-anak perlu perhatikan betul-betul kedudukan anu dan juga konsep yang kita akan gunakan nanti. Konsep yang anak-anak perlu pegang adalah besar tolak kecil dan juga besar bahagi kecil. Jom kita tengok soalan baru anak-anak boleh faham. Baiklah, kita tengok soalan yang di atas. B tolak 7 sama dengan 14. Yang kita dapat kena pasti anunya berada di hadapan.
Kita tahu konsep tolak mestilah besar tolak kecil. Betul? B untuk besar, K untuk kecil. Besar tolak kecil. Anu berada di bahagian besar. Jadi anak-anak perlu selesaikan guna operasi tambah. Jadi jawapan dia adalah 14 tambah 7. Okey, jawapannya 21. Boleh? Kalau anu di bahagian depan, B untuk besar. Di besar kena guna operasi tambah. Kita tengok soalan yang kedua. 19 tolak berapa sama dengan 6. Jadi kita tahu konsep tolak. Besar tolak kecil. Kita lihat anu berada di bahagian kecil. Kita selesaikan guna operasi tolak. Apa tolak apa? Besar tolak kecil. Di jawapannya apa? Di anu B sama dengan 13. Boleh anak-anak? Seperti saya nyatakan sebelum ini, kedudukan anu tersebut menentukan operasi apakah yang perlu dibuat. Berpegang kepada konsep besar tolak kecil. Jika anu berada di bahagian besar, anak-anak selesaikan guna operasi yes, tambah. Jika anu berada di bahagian kecil, selesaikan guna operasi yeah, very good, tolak. Kita lihat contoh untuk anu dalam bahagi pula. Baiklah, seperti dalam paparan skrin anda, ini adalah contoh soalan anu dalam bahagi. Okey, kita cuba lihat pada soalan yang pertama. 12 bahagi Y sama dengan 3. Pegang kepada konsep besar bahagi kecil. Lihat, anu duduk depan ke di belakang? Yes, anu berada di bahagian belakang. Jadi, ia merujuk kepada kecil. Kecil kita selesaikan guna bahagi. Jadi 12 bahagi 3. Okey. Saya teruskan. Jadi jawapannya Y. Anunya Y sama dengan 4. Selesai. Seterusnya soalan yang kedua. Berapa bahagi 2 sama dengan 8? Anu dia di bahagian hadapan. Berpegang pada konsep besar bahagi kecil, anu bahagian depan besar. Jadi kita selesaikan guna operasi darab. Jadi 8 kali 2 sama dengan 16. Very good. So the answer is anu sama dengan 16. Okey? Seperti mana dalam operasi tolak, begitu juga bahagi. Besar bahagi kecil. Jika anu di bahagian besar, kita selesaikan guna operasi yes, darab. Kalau anu bahagian kecil, selesaikan guna bahagi. Okey, dah bagus dah tu. Kita teruskan kepada konsep yang berikutnya. Okey, alhamdulillah selesai 12 konsep dalam tajuk 1 iaitu nombor bulat dan operasi. Kita teruskan kepada tajuk 2, pecahan, perpuluhan dan peratus, tetapi masih dalam bidang pembelajaran 1, nombor dan operasi. Seperti saya nyatakan, dalam bidang 1, ia meliputi banyak konsep yang boleh dikaitkan dengan topik-topik lain dan juga bidang pembelajaran yang lain. Okey, dalam tajuk 2 ini ada 4 konsep yang perlu anak kuasai. Jadi jom stay tune, teruskan bersama dengan Teacher Su. Yang pertama dalam buku teks tahun 6 adalah bahagi pecahan. Ya, jadi anak-anak perlu jelas dengan konsep asas pecahan. Sebagai contoh, pecahan mestilah dipermudahkan. Yang itu memang juga bagi tahu kan, jawapan mestilah dipermudahkan. Dan jawapan anak-anak tidak boleh dalam bentuk pecahan tidak wajar. Ia masih belum dipermudahkan. Jadi anak-anak kena buat bentuk bahagi, dapatkan nilai nombor bercampur. Ya, dan anak-anak perlu tengok balik konsep asas dalam pecahan. Sebagai contoh, 5/5. Pengangka dan penyebut dia sama. 5/5 sebagai contoh. Bersamaan dengan satu nombor bulat. Contoh lain, 3/1. Pengangkanya adalah 1. Penyebut dia 5. 3 contoh. 3/1. Bersamaan dengan 3 nombor bulat. Yang ini adalah konsep asas pecahan. Anak-anak kena rujuk semula dalam buku teks.
Okey, dalam buku teks tahun 6, ada 4 konsep bahagi pecahan yang anak-anak perlu kuasai. Baiklah, untuk contoh konsep 1, pecahan wajar bahagi nombor bulat. Okey, seperti dalam skrin saya ada bagi contoh satu soalan, 4/5 bahagi 2. Seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, konsep asas nombor bulat 2 boleh dinyatakan dalam bentuk pecahan 2/1. Jadi kita boleh selesaikan 4/5 bahagi 2/1. Dalam soalan pecahan bahagi, dia perlu selesaikan dalam operasi darab. Bahagi hanyalah dalam bentuk soalan. Bila nak selesaikan, kita kena tukar bahagi kepada darab. Jadi cara nak selesaikan, 4/5 darab. Bila dah tukar operasi kepada darab, kita kena tukar penyebut jadi pengangka, pengangka jadi penyebut. 1/2. Nampak? Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Bila kita dah tukar operasi. Jadi bila dapat pecahan sebegini, kita lihat pula secara silang. Ada tak nombor yang boleh dipotong? Bermaksud yang boleh dipermudahkan. Ya, boleh. Antara 2 dengan 4. 0, 2. Dah selesai, darab macam biasa. Kepala darab kepala, kaki darab kaki. Ataupun dalam kata yang lebih istilah matematik, penyebut darab penyebut, pengangka darab pengangka. 2/5. Selesai. Boleh? Baiklah, kita lihat pada konsep kedua, nombor bercampur bahagi nombor bulat. Okey, soalan yang saya bagi adalah 21/4 bahagi 3. Seperti saya nyatakan, 3 dalam faktor asas adalah 3/1. Dan bila anda nampak saja nombor bercampur, anda perlu ingat satu benda, bawah kali atas tambah. Yang ni selalu saya nyatakan dalam kelas, bilik darjah, nampak saja nombor bercampur, bawah kali atas tambah. Ikut arah jam. 4 kali 2, 8. 8 tambah 1. 9/4 bahagi 3/1, di mana kita dah mudahkan nombor bulat itu dalam bentuk pecahan tak wajar. Okey, selesaikan dalam operasi kali. Seperti saya nyatakan, bahagi hanya pada soalan. Bila nak selesaikan, kita kena tukar kepada operasi kali ataupun darab, ya. Okey, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Mesti pusingkan sebab kita dah ubah operasi. Ada tak yang kita boleh potong? Tengok secara silang. Hati-hati, jangan gerojoh, jangan cuai. Ya, nombor 3 dengan 9. Boleh potong guna sifir 3. Very good. Okey, selesaikan. 3 kali 1, 3. 4 kali 1, 4. 3/4. Boleh sama-sama buat di rumah. Buka buku nota. Buat sama-sama dan cek jawapan. Sama tak dengan saya? Okey. Baiklah, kita teruskan dengan konsep yang ketiga, iaitu melibatkan soalan pecahan wajar bahagi pecahan wajar. Okey, kalau di sini tak perlu tukar kepada apa-apa sebab tak melibatkan nombor bulat. Jadi, seperti saya nyatakan, bahagi hanya pada soalan, selesaikan guna operasi darab. Nampak dah tukar jadi darab. Jadi kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ya. Kena tukar, ya. Okey, boleh potong guna sifir 2 di sini. Hati-hati. 2/1. Faktor asas matematik, faktor asas pecahan. 2/1 sama dengan 2 nombor bulat. Anak-anak yang menyatakan 2/1 sebagai jawapan, jawapan anda tidak tepat. Sebab anak-anak meninggalkan jawapan dalam bentuk pecahan tidak wajar. Hati-hati, ya. Dan anak-anak perlu faham konsep. 2/1 sama dengan 2 nombor bulat. Okey? Kita teruskan dengan konsep yang seterusnya, iaitu konsep yang keempat, nombor bercampur bahagi pecahan wajar. Ada nombor bercampur. Saya cakap, nampak nombor bercampur, bawah kali atas tambah. Ikut arah jam. Okey, 2 darab 1, 2. 2 tambah 1, 3. 3/2 bahagi 1/4. Ini adalah soalan. Nak selesaikan, tukar kepada darab. Okey, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Okey, anak-anak dapat lihat secara silang, ada yang boleh dipotong? Ada dalam sifir yang sama? Ya, 2 dengan
4. Very good. Mata anda sudah tajam. Okey, sifir 2 ya. Oh, hilanglah nombor dia. Okey. Sekarang kita selesaikan kepala darab kepala, kaki darab kaki. 6/1. Pecahan. Fakta pecahan. Jadi, 6/1 sama dengan 6 nombor bulat. Okey? Ingat pada fakta. Jawapan anda akan jadi tepat. Okey? Okey, dah masuk pada konsep kedua dalam tajuk 2 pecahan perpuluhan peratus. Konsep kedua yang perlu anda kuasai adalah darab perpuluhan. Untuk tahun 6, diperkenalkan perpuluhan darab perpuluhan. Jadi, anak-anak perlu prihatin dan beri perhatian ketika menulis titik perpuluhan pada jawapan anda. Walaupun darabnya seperti biasa, darab dalam bentuk lazim, tapi ketika hendak menulis titik perpuluhan, anda perlu berhati-hati. Kerana soalan melibatkan perpuluhan darab perpuluhan. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Melibatkan satu tempat perpuluhan darab dengan satu tempat perpuluhan. Seperti saya nyatakan, dia melibatkan darab lazim seperti biasa. Okey, tulis seperti biasa bentuk lazim. Cuma soalan ini melibatkan perpuluhan, melibatkan darab sifir 4 dan darab sifir 9. 2 kali 9, 18. Anak-anak boleh buat sama-sama ya. Kita tengok jawapan kita sama ke tidak? 1 kali 9, 9 tambah 1, 10. 8 kali 9, 72. Tambah 1, 73. Waktu proses pendaraban, titik perpuluhan jangan bawa turun lagi. Jangan bawa turun lagi. Darab dulu seperti biasa. Abaikan dulu titik perpuluhan. Titik perpuluhan diletak waktu menjumlahkan jawapan nanti. Baik. Okay, sifir 9 dah clear. Kita potong untuk elakkan kecuaian. Kita masuk pula sifir 4. 2 kali 4, 8. 1 kali 4, 4. 8 kali 4, 32. Kita jumlahkan. Okey, ini adalah saat yang paling penting kerana melibatkan letak titik perpuluhan. Di mana soalan atas adalah satu tempat perpuluhan. Soalan yang kedua, satu tempat perpuluhan. Jadi jumlahnya berapa titik perpuluhan? 2 tempat perpuluhan. Bila nak letak titik? 1, 2 titik. Kira daripada belakang. 1, 2 titik. Barulah anak-anak letak titik. Okey, cuba berlatih di rumah waktu cara meletakkan titik. Okey, kita lihat kepada soalan yang berikutnya untuk lebih kefahaman. Okey? Baiklah anak-anak, kita lihat pada contoh yang kedua, iaitu 0.6 darab 0.39. Satu tempat perpuluhan darab dengan 2 tempat perpuluhan. Seperti biasa, yang mana lebih mudah? 2 tempat perpuluhan di atas ke 1 tempat perpuluhan di atas? Kalau saya nak memudahkan keadaan, kita letak yang nombor besar di atas, darab 0.6 di bawah. Sebab dia melibatkan satu sifir saja. Okey, 9 kali 6, 54. 3 kali 6, 18. Tambah 5, 23. Sifar kali 6. Ramai yang salah bila soalan ni. Sifar kali apa-apa nombor tetap sifar. Tambah 2. 2. Okey, jadi cara meletakkan titik. Nombor yang pertama, 2 tempat perpuluhan. Nombor yang kedua, 1 tempat perpuluhan. Jadi berapa jumlah titik perpuluhan semuanya? 3. Jadi cara letak titik, 1, 2, 3 titik. Teacher, kat depan ni kosong. Letaklah sifar menggantikan nilai tempat yang tak ada nombor tu. Okey, selesai. Okey? Very good. Alhamdulillah, kita masuk ke konsep ketiga, iaitu bahagi perpuluhan. Okay, seperti saya beritahu dalam tahun 6, perpuluhan bahagi perpuluhan. Bahagi seperti biasa, bahagi macam nombor bulat, buat bentuk lazim dan perhatikan titik perpuluhan ketika membahagi. Dan pembahagi perlu jadikan sebagai nombor bulat. Sebab saya beritahu tadi, untuk tahun 6 melibatkan perpuluhan bahagi perpuluhan. Kita tak belajar sifir perpuluhan betul? Jadi kita kena jadikan pembahagi dalam bentuk nombor bulat. Mari kita tengok cara selesaikan macam mana. Okey, contoh 1. 2.5 bahagi 0.5.
2/5. Saya 2/5 bahagi 0.5. Pembahagi dia 0.5. Adakah anak-anak hafal 0.5? Tak ada kan? Jadi kita kena jadikan pembahagi ini dalam bentuk nombor bulat. Macam mana tu teacher? Mari kita tengok ya. 0.5 ni kita darabkan dengan 10. Begitu juga dengan nilai di dalam, darabkan dengan 10. Nampak titiknya berubah. Sekarang soalan baharu yang diwujudkan adalah 25 bahagi 5. Pembahagi kita dah jadikan sebagai nombor bulat. Okey, selesaikan. Jawapannya adalah 5. Baiklah, contoh yang kedua. 0.3 bahagi 0.15. 0.3 bahagi 0.15. Pembahagi dia 0.15. Oops, sorry. Pembahagi dia 0.15. Anak-anak pernah hafal 0.15? Tak ada kan? Jadi tugas kita sekarang ini adalah menjadikan pembahagi ini kepada nombor bulat. Jadi kita kena darab berapa? 10 ke 100 ke 1000? Yes, kita kena darab dengan 100. Kena melibatkan pergerakan dua tempat, dua sifar. Jadi darab dengan 100. Saya tukar color sekejap. Okey. 1, 2. Begitu juga dengan nilai di dalam, anda perlu darabkan dengan 100. Jadi soalan baru yang kita bina adalah 30 bahagi 15. Yes, sekarang dah ada pembahagi nombor bulat. 0.15. 15 kali 2, 30. Sekarang kita dah boleh selesaikan. Jawapannya adalah 2. Very good. Okay? Seterusnya kita ke konsep yang terakhir dalam tajuk 2, iaitu perkaitan perpuluhan dan juga peratus. Anak-anak perlu faham konsep peratus. Apa yang anda faham dengan konsep peratus? Peratus bermaksud per dengan 100. Boleh? Yang anda lukis kotak 100 dulu ingat? Itu adalah konsep peratus. Anak-anak juga perlu faham konsep perpuluhan. Nombor sebelum titik adalah nombor bulat. Nombor di belakang titik adalah nombor perpuluhan. Very good. Anak-anak masih ingat nilai tempat perpuluhan? Yes, per 10, per 100, per 1000. Sentiasa flashback balik dengan konsep-konsep ini ya anak-anak. Okey. Untuk tahun 6, anda diminta untuk tukar perpuluhan kepada peratus dan juga sebaliknya. Jom kita lihat contoh yang pertama. Okey, diberi soalan perpuluhan 1/5. Nak tukar kepada peratus. Seperti yang saya tekankan tadi, kena faham konsep perpuluhan. Sebelum titik adalah nombor bulat. Dan selepas titik adalah nombor, yes, nombor perpuluhan. Dan kamu kena faham balik nilai tempat bagi perpuluhan. Per 10, per 100, per 1000. Jadi untuk konsep 5 di sini adalah rumah per 10. 5 per 10. Okey, 1 nombor bulat. 1 merujuk kepada 100%. 1 nombor bulat, 100%. Saya bagi soalan kepada anda. 3 nombor bulat? Yes, 300%. Contoh lain, 7 nombor bulat? Yes, 700%. Mantap dah semua orang. Okey, kalau sini. Perpuluhan dia 5 per 10. Bagaimana saya dapat per 10? Ya, nilai tempat per 10. Kalau kaki 10 nak jadikan 100, darab 10. Bila bawah darab 10, atas pun darab dengan 10. 50 per 100. Mudah kan? 50%. Oleh itu, 100% tambah 50%. Dah boleh congak dah ni. Berapa sayang? Yes, 150%. Selesai. Okey?
Baiklah, kita lihat pada contoh yang kedua. 175%. Sekarang dia bagi dalam tajuk soalan peratus, tukar kepada perpuluhan. Seperti yang kita tahu, 175% terdiri daripada nombor 100%. Kita asingkan ni ratus dia. Bertambah 75%. Okey, 100%. Lengkap mewakili satu nombor bulat. Kita belajar tadi kan? 75%. Kita tahu 75% adalah 75/100. Jadi kita nak dapatkan nombor perpuluhan. Apa maksud per? Yes, per maksudnya bahagi. Jadi kita gerakkan titik ke kiri. Ingat teacher, bahagi kiri. Teacher, nombor tak ada titik. Titik di mana? Nombor bulat titiknya di belakang. Macam juga bahasa Melayu. Nama saya Suryani, titik. Nombor juga begitu. Nombor yang tak ada titik, titik di mana? Di belakang. Nak ubah berapa titik, teacher? Ikut bilangan sifar. Kat sini ada berapa sifar? Ya, 2 sifar. Jadi gerak 2 tempat ke kiri. Kenapa gerak kiri tak gerak ke kanan? Sebab dia melibatkan operasi bahagi kiri. 1, 2. Jadi nombor dia adalah 0.75. Ditambahkan dengan satu nombor bulat tadi, jawapannya akan jadi 1.75. Selesai. Okey, hati-hati, benda ni perlu ambil masa sebab anak-anak ulang kaji. Mungkin ada yang dah terlupa. Cuba dan cuba. Jangan putus asa. Belajar. Alhamdulillah, kita dah masuk ke tajuk ketiga dalam bidang pelajaran yang satu, iaitu tajuk wang. Okey, untuk tajuk wang ini, satu konsep yang perlu anda anak kuasai di mana melibatkan istilah kewangan. Untuk tahun 6 terdapat 17 istilah kewangan yang perlu anak-anak kuasai. Tak apa, anak-anak perlu go through one by one, dah fahamkan. Boleh berbincang bersama dengan ibu bapa, penjaga kamu, fahamkan sebab ini sangat relatif, sangat berkaitan dengan kehidupan kita seharian. Jadi contohnya sangat mudah. Kalau tak faham boleh tanya kepada parents, tanyalah kepada cikgu, kepada orang yang lebih tua untuk fahamkan situasi kewangan yang berlaku sekarang. Sebagai contoh, harga kos. Okey, harga kos adalah wang yang dikeluarkan sebelum barang itu dijual. Contoh nak buat kari pap. Jadi makcik ni kena beli tepung, beli mentega, ubi kentang. Itu adalah harga kos, harga modal yang dikeluarkan sebelum barang itu dijual. Harga jual adalah harga yang ditetapkan untuk seseorang pembeli itu untuk bayar. Harga untuk sebatang pet ni adalah RM3. Itulah ada harga jual. Untung. Untung adalah apabila harga jual melebihi harga kos. Contohnya, teacher beli pen ini RM3, jual kepada anda RM10. Untung tak teacher? Untung kan? Harga jual melebihi harga kos. Rugi. Rugi bermaksud harga jual rendah pada harga kos. Teacher beli barang kek sebanyak RM100, jual kepada kamu kek bernilai RM2. Berbaloi tak teacher? Rugi kan? Nampak beza. Kena faham konsep untung dan rugi. Diskaun. Diskaun adalah nilai yang dikurangkan. Bukan nilai yang dijual. Hati-hati, ramai yang keliru. Diskaun bermaksud harga yang dikurangkan daripada harga jual. Nampak? Jadi orang tertunggu-tunggu diskaun sebab harga dikurangkan. Okey. Seterusnya kita tengok konsep yang berikutnya. Apa lagi? Rebate. Okey, rebate adalah potongan harga hasil daripada bayaran yang kamu buat. Sebagai contoh, sebuah kedai itu meletakkan rebate. Jika anda membuat pembelian RM100, rebate yang akan ditolak sebanyak RM20. Jika anda beli barang sebanyak RM500, rebate yang akan ditolak sebanyak RM50. Contoh, perbezaan nilai rebate diberikan bergantung kepada bayaran anda. Nampak perbezaan rebate? Voucher adalah sekeping kertas yang diberikan kepada anda untuk ditolak ketika pembayaran. Seperti contoh, teacher nak beli pen ni, ada satu voucher diberikan di voucher alat tulis. Dan voucher itu bernilai RM1. Jadi, ketika pembayaran, harga belian itu ditolak dengan RM1 bergantung pada nilai voucher berkenaan.
Invoice, bil, receipt adalah benda yang biasa kita lihat. Kita tak perlu ulas. Boleh lihat dalam buku teks contoh invoice bagaimana ia dinyatakan, bil dan juga receipt. Okay, seterusnya, istilah kewangan yang perlu anda pastikan adalah cukai perkhidmatan, faedah, dividen. Apakah perbezaan faedah dan dividen? Faedah adalah duit yang diperolehi apabila anda buat simpanan dalam bank. Dividen adalah duit yang diperolehi apabila anda buat pelaburan di dalam sebuah bank. Nampak perbezaan? Faedah untuk simpanan, dividen untuk pelaburan. Aset adalah harta dan wang yang kita ada. Contohnya kereta, rumah, duit ringgit. Itu adalah aset. Liability adalah tanggungan dan hutang. Contohnya anda membeli kereta dengan hutang. Jadi liability adalah kereta berkaitan dengan hutang dengan bank. Liability. Aset adalah harta yang diperolehi dengan duit sendiri dan telah ditunaikan. Contohnya rumah, kewangan dan sebagainya. Dapat bezakan aset dan liability? Rujuk dalam buku teks. Pastikan anak-anak faham dan dapat bezakan dengan baik. Dan istilah kewangan seterusnya adalah insurans dan takaful. Jangan lupa, jangan tinggal. Apa perbezaan insurans dan takaful? Insurans adalah undang-undang yang tidak perlu wajib patuhi kepada syariah. Takaful wajib patuh kepada syariah. Dan insurans, beza dia, risiko ditanggung oleh syarikat itu sendiri. Manakala takaful ditanggung oleh peserta secara kumpulan. Anak-anak boleh tengok perbezaan antara takaful dan insurans dalam buku teks. Dapat bezakan sebab kadang-kadang istilah kewangan ini boleh ditanyakan dalam bahagian B. Ya, jadi tolong faham betul-betul cara pengiraan, cara dapatan jawapan dan faham apa kehendak soalan berkenaan. Dan anak-anak boleh rujuk buku teks tahun 6 dari muka surat 103 hingga muka surat 122. Maaf ya, itu typo kat sini. Muka surat 103 hingga 122. Ya, untuk lebih faham tentang konsep kewangan yang ada dalam buku teks tahun 6. Okey? Okey, alhamdulillah nampaknya kita dah sampai ke penghujung program Tuition Pintar Ramadan 2023. Alhamdulillah selesai 2 siri Jom Masteri Matematik tahun 6. Alhamdulillah, diharap anak-anak dapat kuasai bidang pembelajaran yang paling penting dalam matematik iaitu nombor dan operasi kerana ia sangat berkaitan dengan topik-topik yang lain. Jadi, ambil peluang masa cuti ini boleh play video YouTube dari Teacher Su, fahamkan konsep, lihat balik siri 1, siri 2 dan tengok balik dalam buku teks untuk lebih kefahaman dan Teacher Su ada sediakan bahan, betul? Boleh hafal jawapan 4 PJM dan pastikan anak-anak mahir sifir 2 hingga 9. Dengan ini, Teacher Su ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Kedah bersama dengan Yayasan Pelajaran Pertubuhan Peladang Mada kerana sudi mengambil saya sebagai salah seorang penyampai online teaching untuk Tuition Pintar Mada tahun ini. Oleh itu, jumpa lagi. Sekian daripada Teacher Su. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani.